Trump balas senarai hitam 18 syarikat Amerika. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Pengumuman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk menangguhkan sementara pelaksanaan duti timbal balik ke atas importnya terima pelbagai reaksi daripada rakan dagangnya di seluruh dunia. Di Asia Tenggara, negara-negara ASEAN dalam kenyataan bersama selepas mesyuarat khas Menteri Ekonomi ASEAN di Kuala Lumpur berkata blok itu tidak akan mengambil langkah bertindak balas, sebaliknya mengalu-alukan ruang untuk dialog. Tokyo mengalu-alukan pengumuman itu dan menyambut baik langkah itu secara berhati-hati. Korea Selatan melihat penangguhan itu sebagai peluang untuk memulakan semula perbincangan perdagangan. Thailand pula menyifatkan pengumuman itu sebagai berita positif untuk perniagaan dan ekonomi negara itu secara keseluruhan. Di Eropah, Jerman menyifatkan penangguhan itu sebagai isyarat bahawa dasar Amerika mula menerima tekanan dari benua itu. Kerajaan Kesatuan Eropah bertekad untuk mempertahankan diri dengan menyatakan bahawa konflik perdagangan tidak menguntungkan sesiapa. Dalam pada itu, Malaysia terus memantau perkembangan berhubung kenaikan tarif yang dikenakan Amerika itu, walaupun buat masa ini industri semikonduktor tidak terjejas secara langsung dengan isu tersebut. Menerusi hantaran di laman Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan kerajaan ambil langkah proaktif untuk memastikan industri semikonduktor negara terus berdaya saing. Perdana Menteri yang mempengerusikan mesyuarat Majlis Pelaburan Negara kali kedua tahun ini telah mempertimbangkan beberapa laporan kemas kini melibatkan dasar penting berkaitan pelaburan negara. Pengumuman Trump itu juga mendorong pasaran saham Asia meningkat pada penutup dagangan hari ini manakala kebanyakan mata wang kekal stabil. Sentimen pelabur kembali meningkat sekaligus mencerminkan kebangkitan di Wall Street. Bursa Malaysia meningkat semula dengan ketara untuk ditutup tinggi dengan indeks penanda aras melonjak 4.47% dalam keadaan sentimen pasaran yang bertambah baik di seluruh rantau. Di Korea Selatan, penanda aras Kospi meningkat 6.6% untuk ditutup pada 2,445 mata, mencatatkan lonjakan peratusan terbesar sejak 24 Mac 2020. Nikkei Jepun menambah 9.13% kepada 34,609 mata dalam kenaikan harian terbesarnya sejak 6 Ogos. Indeks Shanghai SSE China ditutup naik 1.16% pada 3,223 mata. Di Singapura, penanda aras STI meningkat lebih 8% pada sesi pagi. Kenaikan 9.3% di Taipei adalah kenaikan terbesarnya dalam sejarah selepas mengalami kejatuhan 9.7% Isnin lalu. China hari ini secara rasmi melaksanakan tarif timbal balik ke atas barangan Amerika Syarikat dengan mengenakan cukai tambahan sebanyak 84% ke atas import dari Amerika Syarikat. 18 syarikat Amerika termasuk Sierra Nevada Corporation dan Shield AI juga disenarai hitamkan oleh kerajaan China sebagai tindak balas terhadap tarif 125% yang dikenakan Washington ke atas barangan import China. Syarikat-syarikat terbabit dimasukkan ke dalam senarai entiti yang tidak boleh dipercayai sekaligus berdepan sekatan perdagangan, larangan import ekspor serta pelaburan di China. Menurut Beijing, syarikat terbabit terlibat dalam penjualan senjata dan kerjasama ketenteraan dengan Taiwan yang mana ia dianggap mengancam kedaulatan dan keselamatan China. Pasaran global turut terganggu dengan tindakan China itu. Indeks S&P 500 mencatat kerugian terbesar sejak 1950-an manakala bond perbendaharaan Amerika turut merosot manakala yuan China terus ditekan ke paras terendah. Dalam pada itu, Kementerian Luar China menegaskan tidak akan tunduk sekiranya Washington meneruskan ancaman tarifnya dan akan terus mempertahankan kepentingan nasional. Jurucakap Kementerian Lin Jian berkata, China tidak mahu mencetuskan perang dagang, namun negara itu tidak akan berdiam diri membiarkan hak serta kepentingan sah rakyatnya dirampas.
berkuat kuasa semalam, Presiden Trump meningkatkan tekanan ke atas China dengan menaikkan tarif import dari negara itu kepada 125% daripada paras 104% sebagai tindak balas terhadap pengumuman China mengenai levy 84% ke atas barangan Amerika. Situasi itu meningkatkan kebimbangan mengenai perang perdagangan yang lebih rumit dan panjang antara dua ekonomi terbesar dunia dengan kedua-duanya enggan mengalah. Selain China, Kesatuan Eropah turut merancang tindakan balas terhadap tarif Amerika. Dalam perkembangan lain, Menteri Perdagangan China Wang Wentao menghubungi Pesuruhjaya Perdagangan Kesatuan Eropah EU Maroš Šefčovič bagi membincangkan isu termasuk meningkatkan hubungan ekonomi China-EU. Wang mengkritik strategi tarif Amerika sebagai berbahaya kepada perdagangan global dan menggesa kerjasama untuk menegakkan sistem pelbagai hala berasaskan peraturan. China dan EU turut bersetuju untuk memulakan perbincangan mengenai akses pasaran dan menambah baik persekitaran perniagaan untuk syarikat-syarikat. Pelaksanaan tarif timbal balik Amerika terhadap Indonesia boleh mengurangkan potensi pertumbuhan republik itu sebanyak 0.3% kepada 0.5%. Negara itu menyifatkan penangguhan 90 hari memberikannya masa untuk merundingkan penyelesaian dalam isu berkenaan. Menteri Kewangan Sri Mulyani Indrawati berkata Indonesia mengalu-alukan penangguhan itu. Ini kerana ia memberi peluang untuk mengurangkan atau mengelak risiko penurunan daripada tarif kepada pertumbuhan ekonomi. Sri Mulyani berkata tekanan baru-baru ini terhadap rupiah yang berada pada paras terendahnya adalah sementara. On the fiscal side, we have to be continue very prudent. I've already announced that our fiscal 2025 and beyond will continue to be managed with our track record in the past 15 years of very prudent, credible, and also continue strengthening our revenue side. Tax to GDP ratio need to be improved, and we are doing a lot of very serious reform on that area. China menyatakan kesediaan untuk memperkukuh komunikasi dan koordinasi dengan semua rakan dagang termasuk ASEAN. Perkara itu dinyatakan oleh Menteri Perdagangan Wang Wentao ketika mengadakan perbincangan secara maya dengan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Kedua pihak bertukar-tukar pandangan secara mendalam antaranya mengenai kerjasama perdagangan China-Malaysia serta China-ASEAN selain kesan tarif timbal balik Amerika Syarikat. Wang berkata tindakan Amerika melaksanakan tarif timbal balik merupakan amalan buli sepihak yang tipikal. Ia bukan sahaja merosakkan kepentingan Amerika sendiri tapi mengancam pembangunan ekonomi serta kestabilan rantaian perindustrian dan bekalan global selain menjejaskan sistem perdagangan antarabangsa. Sementara itu, Tengku Datuk Seri Zafrul berkata pihaknya bersedia bersama dengan China untuk menyokong multilateralisme serta pembangunan perdagangan global. Katanya lagi, Malaysia akan berbincang dengan negara ASEAN lain berhubung isu tarif Amerika. Angka korban akibat gempa bumi yang melanda Myanmar 28 Mac lalu meningkat kepada 3,649 orang, manakala 5,018 lagi cedera dan 148 masih hilang. Menurut Jabatan Meteorologi dan Hidrologi Myanmar, sebanyak 98 gegaran susulan telah direkodkan sehingga 8 April dengan kekuatan bermagnitud antara 2.8 hingga 7.5. Negara itu kini menamatkan fasa mencari dan menyelamat dan secara rasmi memasuki fasa pemulihan dan pembinaan semula. Bagaimanapun, usaha pemulihan dijangka berdepan cabaran besar berikutan kerosakan infrastruktur yang meluas serta keadaan cuaca yang tidak menentu. Sementara itu, beberapa kuartus kediaman kerajaan di Naypyidaw dilihat terbiar hampir 2 minggu sejak gempa bumi melanda. Sebuah perkampungan khemah didirikan di padang terbuka berhampiran untuk menempatkan penduduk tempatan yang kehilangan tempat tinggal. Hampir 49,000 rumah dan lebih 2,100 bangunan kerajaan musnah dalam kejadian gempa bumi itu.
Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN telah bersama negara anggota lain menawarkan bantuan kepada Myanmar. ASEAN perlu bekerjasama dengan Myanmar dalam usaha kemanusiaan serta menangani kebimbangan berpanjangan dalam semangat konsensus 5 perkara. I have had direct engagement with Senior General Prime Minister of Myanmar to speak about humanitarian efforts, and I've also informed all my colleagues that we should use this occasion to work together, at least starting with humanitarian, engaging with both parties, then probably persuade them to at least accede to some of the concerns that we have expressed according to the broad parameters of the 5-point consensus. Menjelang kejohanan Maybank Challenge Cup menentang Manchester United 28 Mei ini, Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF umumkan Ketua Jurulatih skuad kebangsaan Vietnam Kim Sang-sik sebagai pengendali pasukan ASEAN All Stars. Perlawanan persahabatan bersejarah antara pasukan pilihan ASEAN dan kelab regasi Liga Perdana Inggeris itu akan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil. Pemilihan Sang-sik berdasarkan rekod cemerlangnya membimbing skuad Vietnam yang terkenal dengan jolokan Naga Emas. Presiden AFF Major General Keith Summit berkata, pengendali dari Korea Selatan itu dianggap simbol kemajuan dan profesionalisme. Beliau turut berterima kasih kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM atas sokongan dan kerjasama sebagai tuan rumah serta ahli gabungan AFF. Sementara itu, Kim Sang-sik menyifatkan pemilihan ini satu penghormatan buat dirinya. Menurut beliau, pasukan ini bukan sekadar mewakili negara tetapi mereka membuktikan kepada dunia mengenai kebanggaan, semangat dan kekuatan seluruh rantau ini. Beralih ke saingan Liga Juara-Juara Eropah, pasukan Paris Saint-Germain PSG berjaya meneruskan Aston Villa 3-1 dalam perlawanan pertama suku akhir awal pagi tadi. Dalam aksi di Stadium Parc des Princes itu, tuan rumah terlebih dahulu dikejutkan jaringan pendahuluan pelawat pada minit ke-35 melalui gol Morgan Rogers. Namun PSG segera menyamakan kedudukan melalui Desiree Doué 4 minit kemudian. Bersambung babak kedua, Vicha Kvaratskhelia berjaya meledak gol kedua untuk PSG pada minit ke-49. Villa gagal menambah gol untuk menyamakan kedudukan. Sebaliknya PSG menjaringkan satu lagi gol pada masa kecederaan melalui Nuno Mendes. Keputusan itu memberi PSG kelebihan 2 gol menjelang perlawanan timbal balik di Birmingham minggu depan. Pengeluar barangan kemas mewah Cartier meraihkan jenama globalnya pada pelancaran Cartier di Museum V&A London baru-baru ini. Visual rangkaian koleksi barangan kemas itu menutup tirai dunia 10 dari Sungai ke Segara Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.